A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So saya Nur Malin Jasari binti Ali mewakili rakan-rakan pengarang Nun Najihah binti Syaibi, Siti Fatimah Mardia Hamzah, Hasmida Muhammad Nur, Suzila Mat Saleh, Raslina Muhammad Nur dan Ruzaidah Sulong akan mempersembahkan mengenai prestasi perkhidmatan inovatif pihak berkuasa tempatan di Malaysia. Okey, apa yang menjadi permasalahan kajian? Pelanggan sering berkeinginan untuk merasai pengalaman baru dan unik dalam perkhidmatan dan kerana itu biasanya kita tengok sesuatu yang viral sering menjadi pilihan pelanggan. Dan kalau daripada segi pemasaran memang berjayalah benda-benda yang viral ni. Di sinilah mengapa prestasi perkhidmatan inovatif menjadi penting untuk dikaji dan diteliti. Dalam konteks perkhidmatan inovatif di Malaysia, kebanyakan kajian menjurus kepada inovasi dalam syarikat pembuatan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Hu et al. 2009, Lau, Yam and Tang 2010 dan Hussein et al. 2016. Sedikit sahaja yang menekankan kepada sektor perkhidmatan dan kebanyakan sektor perkhidmatan tertumpuk pada industri perhotelan dan pelancongan. Ini juga daripada Hu, Hong dan Sun 2009 dan juga Hussein et al. 2016. Oleh kerana prestasi perkhidmatan inovatif yang menyentuh sektor kerajaan amatlah terhad, yang dikatakan oleh pengarang daripada Thailand, Sawang Nuwatkul dan Vana Sindhu 2021, Chen Walker and Sony 2019, terutama dalam konteks Malaysia, Piley et al. 2016, para penyelidik kami semua cuba mengkaji isu berkaitan dengan prestasi perkhidmatan inovatif di sektor kerajaan, khususnya di pihak berkuasa tempatan. Oleh kerana kualiti perkhidmatan awam tidak dapat dipertingkatkan dalam masa yang singkat dan memerlukan kepada banyak kajian, maka salah satu usaha yang kami laksanakan adalah melaksanakan kajian ini. Apa dia tujuan dan objektif kajian? Dia ada dua. Pertama adalah mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada prestasi perkhidmatan inovatif. Dan kedua adalah menganalisis kaitan antara perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi dengan prestasi perkhidmatan inovatif. Daripada segi ulasan literatur, ataupun ulasan literatur ataupun ulasan karya, ada 3 pemboleh ubah tidak bersandar iaitu perkongsian pengetahuan, daya berpasukan dan juga motivasi, dan pemboleh ubah bersandar adalah prestasi perkhidmatan awam. Apakah yang dikatakan dengan prestasi perkhidmatan inovatif? Prestasi perkhidmatan inovatif merupakan konstruk yang rumit dan dia telah ditakrifkan mengikut berbagai jenis pengoperasian yang bersesuaian dengan tujuan kajian. Ini adalah kerana perkhidmatan itu sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada produk. Ciri-ciri yang istimewa pada perkhidmatan telah mempengaruhi takrifan dan pengukuran mengenai produktiviti dan prestasi perkhidmatan inovatif. Untuk kajian ini, prestasi perkhidmatan inovatif telah ditakrifkan sebagai sejauh mana firma atau organisasi mencapai strategi kelebihan kompetitif ataupun competitive advantage strategy dan kejayaan komersial berkaitan dengan perkhidmatan inovatif. Mengenai perkongsian pengetahuan, ada banyak takrifan mengenai perkongsian pengetahuan dalam kajian yang terdahulu. Ryu, Ho dan Han 2003 telah mentakrifkan perkongsian pengetahuan sebagai suatu tingkah laku seseorang individu menyebarkan pengetahuan dan maklumat yang diperolehi kepada rakan sekerja dalam organisasi. Cummings 2003 menjelaskan perkongsian pengetahuan sebagai salah satu cara organisasi memperoleh pengetahuan daripada organisasi mereka sendiri ataupun organisasi lain. Maksudnya kalau dalam kajian ini, perkongsian pengetahuan mengaitkan sebagai salah satu faktor penting dalam memperbaiki keupayaan inovatif, seterusnya meningkatkan prestasi inovatif termasuk perkhidmatan inovatif. Untuk budaya berpasukan, kejayaan sesuatu organisasi ada kalanya bergantung pada kerja berpasukan. Budaya berpasukan boleh ditakrifkan sebagai suatu set peraturan
kebiasaan, jangkaan yang dikongsi oleh ahli-ahli pasukan yang telah timbul dan diringkaskan. Budaya perpasukan yang kuat diperolehi daripada pertindihan kerja, ciri-ciri ahli pasukan sedia ada dan daripada corak interaksi antara rakan-rakan sekerja yang baru dibangunkan. Budaya perpasukan kemudiannya menjadi asas kepada ahli pasukan untuk penilaian kendiri dan memudahkan interaksi dan prestasi sesama ahli. Okey, untuk dalam konteks kajian ini, pasukan yang memiliki darjah perkongsian matlamat yang tinggi yang mementingkan penyertaan dalam penyelesaian masalah dan bekerja dalam suasana yang menyokong kreativiti akan lebih bekerja secara kreatif. Mereka yang bekerja dalam pasukan kreatif biasanya akan meluangkan masa bersama, bersosial dengan rakan sepasukan, sama ada dalam pejabat maupun luar pejabat. Dan budaya berpasukan ini adalah berhubungan secara positif dengan prestasi perkhidmatan inovatif. Dan faktor yang terakhir adalah motivasi. Okey, maksudnya daripada segi motivasi, faktor berkaitan dengan manusia telah dibuktikan sebagai satu elemen yang sangat diperlukan dalam inovasi perkhidmatan. Namun, hubungan antara faktor berkaitan manusia seperti kepimpinan efektif, pengurusan maklumat dan motivasi dengan perkhidmatan inovatif menerima perhatian yang sedikit. Terutama apabila hubungan penting ini apabila motivasi kepada pekerja dan perkhidmatan inovatif kerana kemahiran yang berbagai membolehkan para pekerja untuk menjadi lebih anjal dan membolehkan mereka untuk meningkatkan kreativiti mereka masing-masing. Motivasi kepada para pekerja juga membolehkan pekerja mendapat idea menarik dan akhirnya membolehkan organisasi melancarkan perkhidmatan inovatif kepada pasaran awal daripada pesaing mereka. Okay, melabur dalam faktor perkembangan manusia seperti latihan, tahap pendidikan eksekutif dan staf, kreativiti dan motivasi boleh mempengaruhi inovatif dalam industri perkhidmatan. Secara ringkasnya, motivasi adalah berkaitan secara positif dengan prestasi perkhidmatan awam. Prestasi perkhidmatan inovatif. Okay, daripada segi metodologi kajian, soal selidik telah kami kemukakan dan diedarkan kepada para pekerja pihak berkuasa tempatan di sekitar kawasan Johor dan Pahang. Sebanyak 159 saiz sampel telah diedarkan. Namun, soal selidik yang telah lengkap hanyalah sebanyak 122 sampel dengan jumlah peratusan sebanyak 76.73%. Reka bentuk soalan ada soalan berbentuk demografik dan juga soalan berbentuk Likert scale. Untuk soalan pemboleh ubah bersandar maupun tidak bersandar. Untuk analisis regresi dilaksanakan untuk mengetahui berkaitan antara pemboleh ubah dan juga korelasi Pearson. Dapatan dan penemuan kajian berdasarkan demografik, kesemua item adalah boleh dipercayai memandangkan kesemua pemboleh ubah mempunyai konsistensi dalaman yang baik antara 0.8 hingga 0.95 dan mengikut sekaran dan bugi 2016, kiranya ia terletak dalam julat tersebut, maka ia boleh diterima sebagai pemboleh ubah yang boleh dipercayai. Untuk analisis deskriptif, 52.5% yang menjawab soalan adalah mewakili wanita dan selebihnya lelaki. Kebanyakan responden berumur antara 21 hingga 30 tahun, 43.4%, diikuti responden berusia antara 31 hingga 40 tahun dalam 30.3%, terusnya 41 hingga 50 tahun dalam 13.9% dan berumur 50 tahun ke atas dalam 12.3%. Kebanyakan responden mempunyai SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, 41.0%. Diikuti dengan ijazah sarjana muda 27.0%, diploma 24.6%, STPM 5.7% dan sarjana sebanyak 1.6%. Untuk jawatan pula, yang tertinggi adalah sebagai kerani 48.4%, diikuti lain-lain 29.5%, pegawai 11.5% dan pembantu am 10.7%.
Untuk pengalaman kerja yang tertinggi adalah bekerja 11 tahun dan ke atas, 31.1%. Diikuti bekerja kurang daripada setahun, 21.3%. 6 hingga 10 tahun, 19.7%. 1 hingga 2 tahun, 17.2%. Dan 3 hingga 5 tahun, 10.7%. Manakala untuk tempat pula, 73.8% mewakili Pahang, PBT di daerah di negeri Pahang dan selebihnya adalah di negeri Johor. Okey, untuk analisis perkali korelasi Pearson, untuk prestasi perkhidmatan inovatif dengan perkongsian pengetahuan 0.734 dan untuk budaya berpasukan 0.758 dan motivasi 0.704. Yang paling tinggi adalah daripada segi budaya berpasukan 0.758 dan terendah maksudnya daripada segi hubungan yang terendah adalah antara motivasi dan prestasi perkhidmatan inovatif, tetapi kesemuanya mempunyai hubungan yang sederhana kuat kerana dia lebih daripada 0.7. Untuk analisis regresi berbagai ataupun multiple regression analysis, kesemua pemboleh ubah tidak bersandar yang dinyatakan tu adalah signifikan kerana dia punya nilai signifikan tu kurang daripada 0.05 dan tiada multicollinearity dalam data ini dan kesemuanya adalah signifikan dengan daripada segi nilai F tertinggi adalah perkongsian pengetahuan diikuti dengan budaya berpasukan dan akhir sekali adalah motivasi. Secara ringkasnya daripada segi penemuan kajian, boleh dikatakan bahawa kesemua pemboleh ubah, maksudnya hubungan antara perkongsian pengetahuan dengan prestasi perkhidmatan inovatif, hubungan antara budaya berpasukan dengan prestasi perkhidmatan inovatif, hubungan antara motivasi dengan prestasi perkhidmatan inovatif, hubungan antara perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi dengan prestasi perkhidmatan inovatif semuanya adalah signifikan dan disokong kerana nilai P adalah kurang daripada 0.05. So sebagai rumusan, dapat disimpulkan bahawa matlamat kajian iaitu mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan prestasi perkhidmatan inovatif telah dicapai. Ini adalah melalui beberapa literature daripada kajian-kajian yang telah lepas. Pengkaji telah mendapati bahawa perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi adalah antara faktor yang berkaitan dan banyak dibahaskan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Manakala objektif yang kedua iaitu menganalisis hubungan antara prestasi perkhidmatan inovatif dengan perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi, para pengkaji mendapati wujudnya hubungan yang signifikan antara prestasi perkhidmatan inovatif dengan pemboleh ubah tidak bersandar seperti perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan juga motivasi. Memandangkan perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi berhubung positif dengan prestasi perkhidmatan inovatif, maka untuk mencapai prestasi perkhidmatan inovatif yang cemerlang, para pekerja dalam organisasi pihak berkuasa tempatan dicadangkan untuk membangunkan dan memastikan pengetahuan dikongsi dan dijadikan amalan serta mewujudkan budaya berpasukan yang selesa kerana budaya berpasukan yang baik akan meningkatkan prestasi perkhidmatan inovatif. Seterusnya, pihak majikan atau pengurus organisasi perlu menumpukan pada prestasi individu dengan menggalakkan dan memuaskan kehendak mereka dan memotivasikan mereka untuk mewujudkan kesan positif dalam organisasi. Kesan daripada perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi yang tinggi dapat menyebabkan prestasi perkhidmatan inovatif bertambah cemerlang yang akhirnya akan memuaskan kepuasan pelanggan. Untuk kajian masa hadapan, dicadangkan untuk mempertimbangkan aspek modal intelek organisasi dan dikaitkan dengan pengurusan sumber manusia dan organisasi serta melihat kesan interaksi perkongsian pengetahuan, budaya berpasukan dan motivasi kepada modal intelek organisasi.
Kedua, kerana kajian ini dibuat dengan saiz sampel yang sedikit dan hanya berfokus kepada 2 negeri sahaja, maka adalah dicadangkan saiz sampel yang lebih besar dengan perbandingan antara negara, contohnya Malaysia dan Indonesia, untuk memahami mengenai prestasi perkhidmatan inovatif dengan lebih mendalam. Akhirnya, kajian ini merupakan sebuah kajian kuantitatif di mana soal selidik merupakan soalan tertutup, maka dicadangkan untuk kajian masa hadapan menggunakan kaedah kualitatif yang menyediakan soalan yang lebih mendalam dan menyediakan ruang tambahan untuk teori akademik yang lebih mantap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.